Oke kah Tuan? Oke, hari malam kedua kan ya? Malam kedua. Kedua ya. Hai, oke. Nanti kunjung channel Olindus ya. Olindus channel. Bukan penyanyi? Iya. Bukan Olindus, Olindus. OLINDUS. Iya. Pelan-pelan. Oke lah. Sendiri ya. Ini kawan kita dari IKBN Papar. Ini Papar. Ini dari Alam Mesra, Kinarus. Kinarus ya. Jadi siap dapat ramai jumpa kawan di sini. Hotel Sangrela, Kota Kinabalu. Selama 5 hari untuk proses WIM, pembangunan WIM, bahan pengajaran bertulis. Thank you. Selamat menjamu selera. Oke. Ini sudah. Ada lagi Tuhan banyak. Oi, good morning, good morning. Hari kedua, hari ketiga nih. Semangat, semangat. Belum, belum. Ini hari, ini malam. Pagi-pagi. Kami tengah belajar. Ya. Sudah makan. Nanti orang bilang kita ini makan ya. Ada juga khusus kena gambar. Kawan kita ini dari IKBN. Sarapan pagi hari ketiga Sangrela Hotel Kota Kinabalu. Apa kabar bos? Oke nggak? Masih belum bertahan lah. Masih semangat ya? Belum lagi pada. Oke, sukses, salam sukses. So, good luck, semoga berjaya. Pagi. Oke, semalam kita sudah belajar membangunkan 3 jadwal. So hari ini saya akan menentangkan hasil daripada kerja kemarin. Oke, yang pertama saya ambil bidang penyelia perusahaan jabat. Nah ini adalah penjajaran untuk masak pada kontak. Ini hasil yang saya dapatlah. Ada 7 siu. Teori dan analis sekalian. Tapi baru siu 2 saja. Yang lain belum lagi. Nanti baru kira. Oke, ini adalah contoh penjajaran yang saya buat. Oke. Oke, yang saya buat adalah CO2. Oke, yang ya CO2. Atas tuh ada lighter, ada pointer. Ah, Ini CO2. Nih. Oke, untuk pencernaan saya dapat ini 400 bagi dengan jumlah jam nos. So baru dalam dengan 56. Dapatlah 81,6. Stepnya sama juga dengan teori dan aman. Paham? Oke. Next.
Oke, seterusnya jadwal penetapan peratusan masa aktiviti pembelajaran dan penilaian. Oke, markas ini semua saya dapat dari yang tadi lah, jam masanya. Saya dapat dari jadwal sebelum itulah penjajaran. Patah balik, you buat kata you tadi buat 02 kan? Jadi nanti 82. You patah balik lagi buat penjajaran tadi. Ada ke 82? Ya dah. Ya. Nak barangan saya. Tadi yang buat tadi yang saya. Tadi tak 80. Ada. Ada 21.6. Undangkan ya. Undang teruslah. Oke, ini untuk tahap 2 lah. Dia persumuka ambil yang terendah 70, kiri 15 dan seterusnya 15. Dan yang ini 70. Anak tuan mana? 12. Habis 100 soal. 70 bagi 100 darab dengan 80 2. Berapa bersumpah 57 157 jam. Tuan ini level 3 enggak? Ya, ini level 3. 800 dia punya Sebab dia ada tahap 2. Dia ada tahap 2, dia ini naik tahap lah. Tahap 3. mengikut tahap lah. Ya, mengikut tahap. Oke, ada soalan? Kenapa ambil semua 70 ya? Tahap berapa ni? 2. Tahap 3. 3. Kenapa bersemuka itu ambil semua 70? Yang paling rendah. 70% bagi dengan 100. 100. Jadi 0.7. 0.7 bahagi dengan darab Darab dengan 15. 15. Itulah. So dapat 11 jam. So 11 jam dia kena pecah 2 lah. So ini tajuk yang pertama 12. 11, 12. 5. 10.5 dah silap. So 5. Oh, 5. Berapa? Macam anak kan? Baru makan nasi lemak berubah. 5. Besar lah. Oke, 6, 5. So ini tajuklah. Tujuan kepada pesyarat, pengendalian kepada pesyarat, bahan persediaan pesyarat dan juga perjalanan pesyarat. Itu 30 yang di sebelah kanan itu betul tak? Ini dan itu kan lari nih. Itu betul? Dan Itu sebelah ya? Betul tak? 11, 22. Dia mesti akhirnya sama 30 kali 0.7. Berapa 30 kali 0.7? Tolong. 21 ada poin-poin tak? Itu dia jadi 22. Maksudnya kalau 21 atas itu poin tu kena adjust lagi. Nih, Dia tepat ya. 3 kali 7 21. Ini yang lain-lain juga ya. Yang lain-lain juga. Ingat semalam saya cakap, waktu ini kita boleh adjust kan? Tapi yang tak boleh pindahkan dia ke sini kan? Ya. Tapi kita tahu kerana kita sudah pilih perbezaannya antara bersemuka ialah 0.7. Jadi 30 kali 0.7 mesti 21. Oleh kerana kita menggunakan pembundaran, tentu saja akan ada terlebih. So kita dapat di sini berapa? 22 kan? So jadikan salah satu contoh ini jadi 5. Turunkan jadi 5. Jadi bila turun jadi 5, yang ini sudah dicuri di atas. Pasal tadi di sini 10.5 kan?
Faham tak maksud saya? Ya. Sepatutnya di sini 10.5, di sini pun 10.5. Sudah kerana dia bundar, ini jadi 11, dia jadi 11, sudah tambah 0.5 Pak. Oh. Ha. Ya. Lagu tu tak kena. Sudah pun tambah 0.5 Pak. Ya. Itu betul kan? baru betul. So maksudnya kena kurangkan salah satu. Jadi akhirnya di bawahnya tetap sama Tetap 30. sama. 37. Kan? Sorry, 0.7%. Very good, very good. Salah satulah atas ke bawah ke mana yang kita rasa perlu dipendekkan. Oke. Seterusnya, jelas sekali jadwal pembagian bahan bertulis SWIFT. Sama juga macam bersemuka lah. Minjas tambah kertas penerangan dengan kertas pegasan. Boleh tuan? Oke, ada apa-apa soalan? Bahagi dengan 310 kita darab dengan jumlah koptipa kita masa. Jadi 1,840 kita akan dapat 59 bagi teori untuk WS1 sahaja. Okey, sama juga konsep dia untuk amali. Kita dapatkan jumlah masa untuk kita punya amali di NOS. Lepas tu konsep dia pengiraan dia sama juga. 20 bahagi dengan 310 darab dengan jumlah masa teras NOS untuk koptipa 1840. Kita akan dapat 119. Okey? Dapatkah? Betul ke tuan? Okey. Boleh kan? Okey, yang lain sama juga dia punya konsep. Paling senang guna Excel lah kalau saya, sebab dia auto kan. Okey, sudah. Yang ini jadual penetapan by WL lah ya. Okey, seterusnya yaitu jadual penetapan peratusan masa, aktiviti pembelajaran dan penilaian. Okey, ini untuk kami punya boleh jelaskan? Boleh nampak? Boleh. Okey, ini adalah untuk kod SIU, untuk keseluruhan SIU lah. Untuk teras kami ada 7 SIU. Okey, jumlah masa yang ini, jumlah jam ni dapat dari mana ni? 295. Dari mana? Yang kita kira tadi itu. Koptipa, tempo penjajaran koptipa. Ini nah. Ini yang kita ambil masukkan dalam jumlah jam dia. Ini nah, jumlah jam untuk Y ini. Oke, masukkan total dia 1.840. Ini mesti sama dengan nostras kita tuh. Level berapa? Oke, yang ini pecahan massa bersemuka kendiri penilaian. Untuk bersemuka kami tetapkan 70%. Oke, untuk kendiri kami letak 10%, penilaian 20%. Oke, ini yang saya paham lah. Kalau dari segi penetapan penilaian, kita kena tengok berapa jam kredit kita. Oke, contoh kalau contoh kami punya penetap nostras kami 1840. Untuk kita tahu berapa soalan ataupun berapa jam kredit, kita kira satu kredit 40 jam kan. Maknanya 1840 jam bahagi dengan 40 jam, kami dapat 46 kredit. Maknanya kami akan menggunakan yang ini, 7 kredit ke atas, 40 soalan untuk level 3. Okey, ini range lah untuk level 3 ya. Bersemuka 70 hingga 90, kendiri 5 hingga 20, penilaian 3 hingga 20. Ini adalah rujukan yang kami gunakan untuk penetapan yang ini. Okey, jelas? Jelas, Cikgu. Okey, untuk SIU2 ialah untuk bersemuka dia 291. Okey, pastikan yang ini, jumlah yang ini tally dengan ini. 1840 dengan ini sama. Kalau dia tidak sama, maknanya ada problem lah. Mungkin dari segi pengiraan di sini. Okey? Okay, next in
Okey, ini untuk pengiraan untuk jadual pembahagian masa pembelajaran bersemuka. Tadi kita sudah dapat kita punya jumlah untuk bersemuka bahkan 70%. Okey, 70% dia punya jumlah adalah 291. Tapi yang ini bersemuka, kita tidak tahu teori kita berapa masa, amali kita berapa masa. Mana di sinilah kita akan tetapkan di sini kita akan tetapkan amali kita berapa jam, teori kita berapa jam. Okey, ini saya punya selepas pembahagian lah pengiraan dia. Kalau teori 8 jam bahkan penetapan untuk optiva kan, itu 1 hari pembelajaran. So di sini kami akan dapat telah dibahagikan dalam 33 topik untuk CU2 sahaja. 33 topik. Okey, di sini saya tetapkan untuk satu ini, maksudnya 33 topik, 33 kertas penerangan kami akan buat untuk satu CU sejak CU2. Okey, penetapan di sini untuk satu kuliah lah 8 jam. Okey, dan seterusnya. Okey, ini boleh jelas? Semua 8 jam. Semua 8 jam. Okey, boleh. Untuk masa bersemuka yang ini, macam mana kita dapatkan? 5983 dari mana kita dapat nih? Paling berat. Training hours, teori training hours penjajaran optiva. Okey, maknanya sebab kita kan mencari untuk teori kan, kita belum cari untuk amali kan. Okey, untuk teori 59. Ini. Okey. Ini setiap WA. Inilah dia punya untuk CU2 kan saya ambil untuk WA1 59 untuk teori. Okey, di sinilah kita akan dapatkan dia punya data untuk kita masukkan di teori training hours penjajaran optiva. Okey, 59 kan tadi teori. Okey, untuk 59 itu kita dapatkan masa bersemuka teori. Okey, masa bersemuka teori penjajaran optiva. Tadi saya tetapkan untuk kami punya bersemuka adalah 70%. Maknanya kali dengan 0.7%, kita akan dapat dengan yang ini, masa bersemuka teori. So, kami dapat untuk yang WA1 41.3, so dia kami tetapkan dalam 5 KP ataupun 5 kuliah yang kami akan buat di WA1. Okey? Boleh? Okey, seterusnya itu kiraan lah. Okey, itu untuk kiraan. Ini sebenarnya teori. Sebab tadi kita tetapkan untuk bersemuka untuk CU2 adalah 291 kan. So untuk total dia di sini, dia teori dengan amali, dia mesti tally dengan jumlah bersemuka kita. Teori saja. Ini sekarang teori. Saya belum kira untuk amali lah. Okey. Seterusnya adalah JPW. Sorry. Nah ini JPW yaitu jadual pembahagian pengajaran bertulis WIM untuk teori. Okey, lebih kurang juga yang kita kira pembagian masa itu. Kita hanya masukkan, cuma kalau jadual pembagian bertulis nih, dia ada kode dia untuk teori lesson plan. Ini BI dia lah, kalau BM dia plan mengajar. So dia punya kode adalah PM belakang dia nih. Dan di sini letak KP itu letak penerangan. Information sheet dia punya kode adalah KP. So yang ini 1/33 adalah running dia keseluruhan kita punya subtopik ataupun kita punya keseluruhan tas penerangan. Okey, untuk assignment sheet adalah kertas tugasan. Okey, dia punya kode adalah KT. Okey, boleh jelas? Okey, setakat ni sajalah ini yang proses. Saya akan mulakan 26 hari bulan. Tapi panel saya tak. Beautician ada, electrical ada, jahitan ada, sawit belum. Auto ada, so ada potensi. Nanti kita berkenalan, saya jemput tuan datang. Ya. Untuk soalan, saya bayar satu soalan RM30.
Satu soalan objektif RM30. Satu soalan subjektif RM40. RM50. Satu soalan prestasi RM100. Total dia boleh dapat lebih kurang RM3,000. Dia datang sesi, kita bayar dia RM200. You datang saja, datang duduk dengan buah sikit dia, kita bayar RM200. Itu baik kalian. So yang hantar soalan lulus kita bayar lagi. So you dapat lebih kurang RM3,000. Okeylah, itu satu. So, saya suka buat kertas penerangan. So saya akan ambil kertas penerangan. Okay, satu, saya akan letakkan side by side. Ambil format dia, saya akan ambil, letak side by side. Sebelah je belah. Ya, ada orang tu. Bila nak buat, kena buat macam ni. Tajuk ini saya dapat dari mana? Letak dulu tajuk. Di mana saya dapat tajuk ini? JPW. JPW. You sudah buat JPW, sudah kan? Ya. Ambil letak dulu dekat JPW. Okay. Kemudian kertas penerangan ini bertujuan mana? Tujuan. Ya, kesok. Apa? Lepas ni ada cerita lagi, dia nak tambah satu nombor sebagainya. Kemudian 1.2, tengok 1.2. Ada projek-projek atau betul projek-projek. Jangan ubah tajuk. Ikut saja. Kalau ubah di sini, ubah juga. Ya, tapi tak mengubah makna. Contoh, katalah dia tulis projek-projek Aquaculture di Malaysia. Dia tulis Aquaculture projek di Malaysia. Kan? Dia terbalik Aquaculture projek is English. So dia Melayu lah. Melayu sudah jadi bahasa Malaysia sudah jadi projek-projek. Dia ubah itu boleh. Tak mengubah makna dia. Cuma dia nak mencantikkan. Itu boleh. Okey, ada apa-apa soalan? Tidak ada ya? Kalau translate sudah tuan dia berbeza sudah tu macam mana? Berbeza tapi tak mengubah makna. Oh. Tak mengubah maksud. Yang mengubah maksud tidak dibenarkan. Kan saya kata nanti kita akan present, ada orang nilai kita, dia akan tengok. Oh, ini sudah berubah, ini pasal apa? So dia kita justify lah. Kalau dia setuju, okey lah. Dia tak setuju, kena tolak lah.